menyebabkan arrhythmia, cardiac dilatation, congestive heart failure ataupun sudden cardiac arrest ataupun hypertension. Nanti you baca lah explanation kat sini adalah kalau you nak tengok balik arrhythmia tu apa dia normal heart. Okey, laginya dari segi assessment dengan diagnostic finding ni sama macam Puan Zaihan dia explain yang baru ni, sama saja dia hypo dengan hypothyroidism, dia sama saja dari segi assessment dengan diagnostic finding ni. Eli you kalau dalam exam dia pernah ditanya, okey dia minta you stick 4. Jadi boleh sebutlah mana-mana dari segi dari segi physical examination ke, assessment ke, CT scan ke, lepas tu blood investigation ke, FNAC ke, final aspiration biopsy ke, ECG ke, ophthalmic examination ke, RAI ke, you boleh sebut mana-mana sahaja thyroid scan, MRI, yang itu paling common sekali lah yang you boleh sebut ataupun pick up. Okey, dari segi medical management sama juga macam hypothyroidism, dia ada pharmacologic therapy dari segi ubatan. Okey, lepas tunya dari segi antithyroid medication lah ataupun surgical removal. Kalau tahap yang tertentu tu mungkin pasien kena buat surgery lah, mungkin kena buang dia punya thyroid gland tu. Okey, ataupun inilah RAI tu, radioaktif iodine. Yang ini pun sama juga radioaktif iodine terapi. Dia sama macam yang hypothyroidism tadi juganya ataupun assessment yang dah pernah tengok sebelum ni. Okey, yang ini pun sama juga. Okay, ini ada gambaran dia. Ini adalah radioaktif iodine RAI itulah yang terapi tu. Sebenarnya banyak pengalaman saya nak share tapi mungkin tak sempat pun nak bercerita masa saya kat klinik itu yang pasien kena ambil, kalau pasien RAI ni pasien kena asingkan daripada keluarga dengan anak-anak biasanya. Apalah nanti bila ada peluang kita boleh mungkin discuss ataupun berceritalah, sharing pengalaman. Okey, pastunya dari segi antithyroid medication pun kena observe jugalah. Ini ada inilah ubatan-ubatan dia Timazole, ini pun sama juga Propafol. Ini adalah ubat-ubat yang biasa digunakan lah. Ini kena monitor juga. Sebab kita tak nak dalam pasien ni merawatan, kita tak nak pasien dalam keadaan hyperthyroidism ataupun hypothyroidism. Sebab tu kena monitor betul-betul level thyroid patient. Okey, dari segi antithyroid medication pun samalah macam tadi tu. Okey, saya nak ini surgical management. Surgical management ni pun dari segi remove thyroid tissue tu. Tissue. Okey, saya baca. Ini contoh gambar dia. Ini thyroidectomy tu. Ini ada subtotal thyroidectomy ataupun total thyroidectomy. Bergantunglah doktor akan prescribe lah yang ni, order ni. Okay, dari segi management dia, kalau pre-operative care ni, ada dari segi rutin pre-operative care, contohnya dari segi administer anti-thyroid medication, lepas tu ini preparation administer iodine, lepas tu kena monitor cardiac status, lepas tu kena monitor nutritional status, lepas tu kena teach patient, awal-awal lagi sebelum operation lagi, kita kena ajar patient dah, to teach the client to support the neck. Ni macam mana nak support leher patient ni. Terutamanya masa nak duduk ke, atas katil, lepas tu masa batuk ke, sebab nanti untuk provide support untuk suture line nanti di kawasan pembedahan tu. Lepas tu kita kena tanya dan jawablah segala persoalan daripada patient. Okey. Okey, yang ini segi post operative care, biasa pasien memang kena NBM ataupun kena berpuasa, lepas tu kena suplemen IV fluid, lepas tu kalau pasien perlukan blood transfusion, lepas tu kena oral intake, lepas tu analgesic, antibiotik atau juga vital sign daily lah. Ini yang common lah untuk pre-op dengan post operative care. Ini semua adalah kalau di segi ni kita nak, kalau dari segi temperature ni kita tak nak pasien risk untuk dapat infection lah ataupun side of symptom infection. Okey, yang ni kalau pasien yang ada kalau ada drain, okey ini kena memang careful note lah daily output, kena monitor output dari weight drain tu. Lepas tu biasa drain ni akan remove after 48 hours biasanya. Okey, pastunya yang kalau misalnya ada dressing, memang kena buat dressing lah. Ni bergantung sama ada daily ke big dressing ke, bergantung lah. Lepas kalau dressing tu kita kena inspect juga dia punya suture line tu. Kalau ada risk untuk ataupun sensitive of infection. Lepas tu kalau yang dressing tu, kalau misalnya suit tu memang kena tukar lah PRN bergantung pada wound patient tu. Lepas tu kalau ada jahitan ataupun ada suture, biasanya pada day 5 tu suture tu akan dibuang dah. Sebab dia nak minimize scarring ataupun parut pada kawasan pembedahan tu. Lepas tu kena pastikan kawasan pembedahan ataupun suture line tu dia clean ataupun dry. Bersih dan kering. Ni ada complication dia, post operative boleh berlaku hemorrhage, lepas tu respiratory distress,
distress. Ni semua ni at least you all kena tahu tu sebabnya soalan LJM ataupun soalan kalau you all apa ni, dia kadang ada keluar juga dalam untuk MCQ lah. Jadi you all kena tahu dari segi pre dengan post operative management dia. Untuk preparation untuk LJM nanti. Okay, lepas tu ni leveraging nerve damage ni pun pernah soalan boleh tanya juga dalam MCQ. Lepas tu ni tetanik yang macam Puan Zaihan explain hari tu dari segi ni adalah set of calcium deficiency lah tetanik ni. Okey, dari segi nursing management, okey dari segi assessment ni dia ada banyak sangat saya letak kat sini. Jadi you all boleh pick up mana-mana untuk exam lah. Ni sama macam yang saya explain untuk yang hypothyroidism. Dari segi patient, family, kena tahu dia punya macam mana untuk cope with stress dia, dari segi nutritional status dia macam mana. Lepas tu kena change in vision, dari segi appearance of the eyes ni dari segi penglihatan dia, mata dia tu. Lepas tu dari segi cardiac status dia, lepas tu including heart rate dia, blood pressure dia, lepas tu dari segi emotional state dia. Lepas tu ni memang kita sebagai nurse kena family, kena provide information lah patient dengan family. Okey, lepas tu dari segi improving nutritional status sama juga. Benda dia akan macam kalau kita tahu patient ni kerak makan, lepas tu berat badan dia lost tak naik, jadi kita akan refer nutritional. Jadi cara dia mungkin patient akan kena ambil juga balance meal tapi mungkin small size tapi mungkin up kepada sick meal. Maksudnya mungkin kena ambil makanan tu kena balance juga walau macam mana pun tapi mungkin ambil dalam kali sehari lah untuk cukupkan keperluan tu. Sebab metabolisme dia sangat tinggi patient yang hypothyroidism ni. Okey, lepas tu sama juga untuk food dengan fluid sini terutama kalau patient mengalami diarrhea ataupun diaphoresis macam patient yang berpeluh banyak tu ataupun diarrhea tu dia kena gantian food dengan fluid sini kena mencukupi lah untuk balance balik electrolyte tu. Okey, ni pun sama juga kalau macam dari segi kopi ke tea ke cola ataupun alkohol memang kita tak galakkanlah patient untuk ambil Kalau yang high kalori dengan high protein patient kita galakkan Ada yang patient kita discourage, ada patient yang benda yang kita encourage patient. Okey, dari segi weight dengan dietary intake pun kena recorded juga untuk monitor nutritional status ni. Okey, lepas tu dari segi enhance coping measure ni, okey, ini adalah macam macam kita kena tenangkan, lepas tu ni kena kita pun jangan terburu-buru dalam approach patient. Okey, lepas tu selesakan ataupun tempatkan pesakit dalam keadaan yang yang bukannya dalam keadaan yang bising, yang keadaan yang senyap, yang patient yang selesa. Lepas tu kalau ada muzik kan kita kena minimizekan. Lepas tu kita galakkan relaxing aktiviti. Okey, lepas kalau patient yang plan untuk thyroidectomy tu, kita kena patient kena tahu dari segi pharmacologic terapi dia, lepas tu kena prepare patient untuk dari segi thyroid gland ataupun surgical treatment tu. Dari segi ubatan pun kita kena instruct, lepas tu kena administer berdasarkan pada yang doktor prescribe tu. Lepas tu kalau ada sebarang persoalan ataupun information memang kena bagi tahulah pada patient. Ataupun kalau patient tak faham, kita kena tulis lah written instruction. Okey, dari segi improving self-esteem ni, okey, ini akan patient akan ada perubahan sama macam hypothyroid dari segi appearance dia, lepas tu appetite dia, dari segi weight dia tu. Jadi patient akan loss of self-esteem. Jadi ini pun penting juga kita untuk bantu patient. Okey. Jadi family support pun penting jugalah masa dalam keadaan macam ni. Okey. Okey, ni segi improvement self-esteem pun sama juga. Macam cakap tadi, kalau macam keadaan mata tu yang ketara, kan, yang macam terbonjol keluar tu. Ini pun kena bagi tahu pada patient. Lepas tu kalau kena instruct patient dari segi kalau patient ada eye drops ke, ointment ke, ini pun penting juga untuk protect the exposed cornea tu. Ini penting juga. Dari segi arahan ubatan untuk yang eye tu, untuk mata tu. Lepas tu ini kalau patient malu lah kalau malu nampak macam kata orang ni kat kita ni mungkin tak sangat lah kot ni kalau misalnya patient malu mungkin kita patient makan di kawasan bilik yang selesa untuk dia lah dia rasa malu lah Okey, okey dari segi untuk normal body temperature ni, ini juga boleh dari segi macam maintain environment, persekitaran yang cool, sejuk, comfortable temperature. Lepas tu kalau patient berpeluh banyak sangat tu mungkin kita boleh arahkan patient, bantu patient untuk tukar pakaian ataupun cadar tu contohnya bedding changes bedding contohnya. Lepas tu boleh juga macam mandi dengan air yang sejuk. Lepas tu air mandi yang sejuk ataupun minum air yang sejuk jugalah Awak patient ni akan rasa panas tak selesa. Ini pun kita kena explain jugalah pada family member juga dengan staff yang lain lah supaya mereka faham lah keadaan pesakit juga.
Okey, yang ini dari segi untuk monitoring and managing potential complication ni sama juga macam yang sebelum ni untuk hypo, kita kena close monitor betul-betul indicative of thyroid storm. Ini kita tak nak berlaku lah. Kita tahu thyroid storm ni boleh menyebabkan kematian lah. Okey, lepas tu kena monitor juga kadar dengan respiratory function, contohnya vital sign, cardiac output. Dalam ward biasa ECG monitoring, lepas tu ABG dan juga pulse oximeter lah. Maksudnya assessment ni memang kena continue. Kena continue untuk kita nak elakkan daripada potential side effect ataupun cardiac function. Lepas tu kalau patient perlukan oksigen, ini adalah penting untuk prevent hypoxia. Ini pun sama juga dari segi intravenous fluid ataupun maintain blood glucose level. Ini pun sama jugalah. Ini sebab untuk replace lost fluid lah kalau patient diarrhea ataupun diaphoresis tadi. Ini pun sama juga dari segi anti-thyroid medication. Ini kena betul-betul administer ataupun prescribe berdasarkan pada thyroid hormone level patient tu. Jadi kalau patient ni memang kena monitor betul-betul. Memang tak boleh nak ambil mudah lah kita kata. Ini pun sama juga propranolol pun penting juga untuk treat cardiac symptom contohnya. Lepas kena monitor the patient. Ini pun sama juga patient dengan family teaching pun perlu instruction about importance of kenapa perlunya rawatan ataupun treatment ataupun follow up temu janji yang berterusan. Walaupun selepas discharge pun kena tahu juga. Sebab kita tak nak patient discharge tu nanti patient tak ikut, tak follow seperti yang telah diarahkan ataupun tak ikut temu janji contohnya. Kita tak nak benda ni berlaku. Biasa kalau klinik ataupun doktor akan call patient. Takut berlakunya yang macam tadilah, complication tadi tu. Okey, lepas tu ni sama juga teaching patient self-care, hypothyroidism, contohnya macam mana prescribe medication, instruction, lepas tu information kena bagi macam mana untuk cope dia punya stress, anxiety level dia, lepas tu receive verbal dengan written information, sama juga macam tadi. Lepas tu patient kena tahu side effect adverse dia ataupun complication dia sebabnya kalau ada sign symptom tu patient kena segera dapatkan rawatan lah. Lepas tu kita kena bantu patient juga untuk advise nasihatkan patient untuk avoid stressful situation. Kita nak elakkan keadaan-keadaan yang stres contohnya. Sebab ini akan menyebabkan ataupun precipitate thyroid storm. Ini penting kita nak elakkan untuk hyperthyroidism. Okey, di sini pun sama juga kalau patient perlukan refrigerator, patient kena refrigerator. Okey, kalau patient dari segi patient dan family pun kena faham. Okey, dari segi therapeutic regime dia, lepas tu important of punya long term follow up dia, kenapa kena ambil jangka masa panjang ubatan tu contohnya, kenapa kena ikut temujanji yang berterusan contohnya. Sebab kita kena tahu apa sign and symptom of hypothyroidism dan hypothyroidism. Sebab kita tak nak patient dalam keadaan hypothyroidism dan hypothyroidism. Jadi patient kena balance dari segi hormon thyroid level dia tu. Ini pun sama juga, sama point dia, kena remind patient dengan family lah tentang about the importance of health promotion activity. Okey. Ni pentinglah untuk health screening tu. Biasa memang kena ikutlah. Biasa sebelum temu janji, patient akan ambil blood investigation lah biasanya. Okey. Okey, ni antara yang nursing care plan lah. Kita boleh pick up. Ada 6. Ini pun you boleh pakai jugalah. Untuk yang, contohnya macam untuk soalan ADMIQ tu. Okey. Okey, ada apa-apa ke nak tanya untuk yang hypothyroidism ni? Boleh ke nanti kalau sebab dah ada gangguan hari ni kan, nanti boleh tak kalau nanti you baca balik, lepas tu you tanya balik nanti kat saya, boleh tak? Ataupun WhatsApp personal pun tak apa. Boleh ke nanti? Boleh ke? Yang pentingnya jangan tertukar hypothyroidism dengan hyperthyroidism. Kalau hypo tu thyroid hormone low, kalau hypothyroidism maksudnya thyroid hormone tu dia increase ataupun tinggi. Yang pentingnya you kena tahu, you kena faham apa tu hypothyroidism ataupun hyperthyroidism. Faham dulu apa definition. Lepas tu you kena tahu clinical manifestation dia, lepas tu common causes dia, lepas tu risk factor dia, lepas tu nursing management dia. Biasa kalau soalan ADMIQ, essay, yang tu sahaja yang akan ditanya. Yang assessment ataupun exit finding tu tak ada lah. Ataupun medical, tak ada. Surgical pun tak ada. Tapi you akan tahulah preparation. Kalau tanya preparation, pre-op macam mana? Post-op macam mana? Jadi kalau preparation pre-op dengan post-op, saya rasa mana-mana kalau topik pun saya rasa ada persamaan sahaja. Sama ada gastro ke ataupun nephrology. Tapi kalau yang tarik mungkin ada special sikit lah kan. Sebab incision dekat sini. Kalau contohnya kalau yang gastro mungkin kat abdominal dia. Tapi dari segi perawatan dia sama je sebenarnya. Dari segi incision, wound care, lepas tu dari segi NBM, IV fluid, lepas tu monitor vital sign. Semua sama je, lebih kurang je. Boleh ke? Boleh ke? Okay, kalau boleh kita pergi yang satu lagi topik, iaitu Addison disease. Sekejap. Sekejap, saya buka.
Tapi you dah, itu pun Zahan dah ajar kan yang hypothyroidism dengan hypothyroidism. Saya rasa ada lebih kurang kan, betul tak? Hypoparathyroidism dengan hyperparathyroidism. Ada persamaan, betul tak? Betul ke? Saya kata ada persamaan dengan Puan Zahan ajar tu. Kan, betul tak? Okey, tarik kata ada. Oh, okey. Okey, untuk Addison disease ni, okey saya nak bagi tahu, yang ni untuk soalan AMQ ataupun essay memang tak ada. Memang tak keluar lah. Jadi saya ajar ini untuk you all tahu. Tapi you all kena tahu. Sebab yang kadang-kadang mungkin soalan LJM boleh ada. Jadi at least you all ada idea pasal topik ni. Jadi dalam topik ni, dalam soalan MCQ yang A, B, C, D ataupun pilihan tu, mungkin akan keluar satu ataupun dua soalan lah. Tapi MEQ tu memang soalan ni tak ada. Jelas ke? Boleh ke? Boleh ya? Jelas ya? Untuk soalan essay memang tak adalah untuk topik ni. Boleh ya? Okey, tapi you all baca untuk you all faham. Preparation untuk LJM dan kalau untuk MCQ lah. Biasa satu soalan je kalau MCQ macam tu. Boleh ya? Okey, kita go through lah sikit-sikit. Okey. Kalau Addison disease ni, okey dia berkaitan dengan adrenal gland. Okey, adrenal gland. Okey, ini adalah objektif dia. Okey, ini adalah function of adrenal gland. Jadi you all kena faham dulu apa function of adrenal gland. Dia ada pelbagai function dia. Okey. Okey. Lepas tu yang ni ada video sebenarnya tapi saya akan tak dalam e-learning lah. Ini sebab nak refresh balik sebenarnya yang you all baca dah tahun 1 hari itu kan. Okey, refresh balik sahaja. Okey, ini kalau you all anatomy of adrenal gland, takut-takut you all tak ingat. Okey, kat sini. Ni adalah renal adrenal gland. Right, ini adalah left. Dua-dua ada, bukan ada sebelah aja deh. Kiri kanan pun ada. Ni right, ni adalah left adrenal gland kat atas sini. Dia macam bentuk uh, kopi ke, cone macam tu. Okey, ini pun untuk refresh balik adrenal gland, apa hormon-hormon dia yang you ada baca tahun 1 itu. Okey, ini adalah adrenal cortex dengan adrenal medulla, sama juga untuk refresh balik. Ni hormon-hormon dia ada mineralocorticoids, lepas tu glucocorticoids, lepas tu ada gonadocorticoids. Okey. Okey, ini adalah adrenal cortex, ini aldosterone, mineralocorticoid, aldosterone. Hormon dia, hormon aldosteron. Okey, ini adalah dia punya function dia untuk apa? Kepentingan pada badan kita. Okey. Lepas tu ni kortisol pulaknya, kortikoid. Ini pun sama juga apa function dia untuk tubuh badan kita. Boleh tengok balik nanti kalau awak nak tengok. Okey, ni adalah introduction. Sebagai pengenalan dia, Addison disease ni dia adalah also called adrenal insufficiency. Maksudnya kurang lah. Okey, ini adalah sebenarnya uncommon disorder. Uncommon, jarang-jarang berlaku lah kita kata. Okey, jadinya ini berlaku apabila badan kita kurang, doesn't produce enough lah certain hormone lah dia kata. Okey, ini sama juga. Okey, dia kata kalau adrenal apa ni untuk yang adrenal insufficiency ni dia kata berlaku apabila adrenal glands ni doesn't make enough of a hormone called cortisol ataupun less often dia kata related hormone called aldosterone. Ini berkaitan dengan adrenal gland punya hormon. Okey. Jadi dia kata terlampau sedikit too little cortisol ataupun too little aldosterone. Okey, ni located dia yang tadilah just above your kidney. Kata. Okey, dia kata kalau di sini boleh berlaku pada mana-mana all age groups dia kata. Lelaki pada mana-mana umur, kategori umur dan juga boleh berlaku pada wanita ataupun lelaki. Tapi kalau misalnya tak dirawat akan menyebabkan boleh mengancam nyawa dan boleh juga menyebabkan kematian. Sebab tu dia kata treatment dia kata adalah involve taking hormones. Bila endocrine dia banyak main dengan hormon. Jadi ni dia punya treatment pun adalah berkaitan dengan hormon replacement juga. Jadi pun sama juga. Jadi patient memang tak boleh miss juga dari segi pengambilan hormon replacement tu. Kena ikut betul-betul. Walaupun ambil tapi kena ikut dos yang betul-betul dan masa yang ditetapkan. Tak boleh juga ambil ikut suka hati, dos yang berlebihan pun tak boleh juga. Kalau berkaitan dengan hormon ni memang kena betul-betul strict lah kita kata. Kena ambil dengan batas hati, kena monitor dengan closely betul-betul. Okey, dari segi patofisiologi dia ni saya tak sangatlah okey lah. Dari segi autoimmune ataupun idiopathic atrophy. Lepas tu mungkin disebabkan surgical removal of both adrenal glands dan mungkin segi ataupun infection, surgery, tuberculosis contohnya. Lepas tu ini mungkin berkaitan dengan pituitary gland, inadequate secretion of ACTH from the pituitary gland. Kita kena ingat apa-apa pun dia akan berkaitan kalau hormon ni dia berkaitan dengan hypothalamus, lepas tu pituitary gland. Dia akan ada berkaitan.
Sama ada masalah tu berkaitan dengan pituitary gland ke hypothalamus ataupun pada adrenal gland itu sendiri. Dia berpusing macam tu sahaja sebenarnya. Okey. Lepas tu dari segi therapeutic use of corticosteroid, ini pun sama most common causes jugalah. Dari segi ada corticoid insufficiency ni juga. Okey. Dari segi clinical manifestation dia, okey, dia dicirikan dengan muscle weakness, anorexia, lepas tu GIT system pun akan ada masalah, fatigue, emaciation, dark pigmentation ni pada skin, knuckles. Knuckles ni macam kawasan yang ni, kita panggil knuckles ni. Kat sini ni. Ni. Yang kat buku lali, okey buku lali. Okey, buku lali kat knuckles ni ataupun knees, lutut, elbow, siku ataupun mucous membrane atau hypertension. Lepas tu akan menyebabkan low blood glucose level. Contohnya macam low serum sodium level ataupun high serum potassium level. Okey. Kalau untuk yang Addison ni, partner dia adalah Cushing syndrome. Nanti lepas ni kita akan baca Cushing syndrome pula. Kalau hypothyroidism dengan hyperthyroidism. Kalau Addison disease ni, dia akan combine dia, bukan dia partner dia adalah Cushing disease. Cushing disease. Nanti kita akan baca nanti next week nanti. Okey, lepas tu mental status changes pun akan berubah juga. Akan menyebabkan perubahan juga pada mental status juga. Lepas tu akan menyebabkan juga chronic dehydration. Lepas tu kalau patient kalau Addison disease ni, kalau progress tapi tanpa ambil rawatan, dia akan develop ataupun boleh menjadi additional crisis. Ini bahaya pula lah. Ini memang dicirikan dengan patient akan jadi cyanosis, lepas tu akan menyebabkan set of circulatory shock, failure, rapid and weak pulse, rapid respiration ataupun low blood pressure. Kita tahu tadi kalau hypothyroidism dia ada myxedema coma. Kalau hyperthyroidism kita ada thyrotoxicosis ataupun storm. Kalau Addison disease ni menyebabkan Addisonian crisis. Sebab tu kena ambil rawatan, kita nak elakkan complication ni lah nak avoid ataupun prevent benda ni daripada berlaku. Okey, clinical manifestation kita dah nampak lah kat sini ni. Nampak ni. Kalau yang ni kita nampak dia punya elbow, kan, lutut, knuckles tu jadi pigmentation. Nampak dekat dalam mulut patient. Skin dia macam mana, kat tangan dia macam mana, kita nampak lah. Okey, ni headache, nausea, abdominal pain, diarrhea. Lepas tu kadang patient boleh nampak juga macam sign of confusion, restlessness. Ini pun juga kita risaunya boleh menyebabkan juga kalau decrease in salt ni, intake ni menyebabkan may lead to circulatory collapse juga. Shock ataupun death lah, kematian kalau if untreated. Ini sama juga ada series of dehydration pun sama jugalah. Menyebabkan Addisonian crisis. Ataupun nama lain dia hypotensive crisis. Okey, ini kita boleh nampak kat sini gambaran lah untuk macam mana skin, macam mana. Lepas tu low blood pressure. Lepas tu dari segi sistem JIT macam mana. Skin macam mana, vertigo. Okey, ini pun sama juga gambar untuk you all tengok jugalah. Okey, ni assessment diagnostic finding dia dari segi, biasalah kalau memang hormon ni memang dari segi blood test. Mana-mana pun kalau hypothyroidism ke, hyperthyroidism pun memang blood test ni memang tak boleh nak ditinggalkan sebab kita nak tengok bacaan paras level tu. Okey, ni STH stimulation test pun sama juga, perlu juga nak tengok dah. Okey. Ni okey, dari segi insulin induced hypoglycemic test pun sama juga. Yang ni doktor akan bagi macam nak tahu punca tu daripada mana. Ada daripada yang pituitary gland ataupun daripada adrenal gland tu sendiri. Sama juga dia akan induce. Kalau you nak tahu lebih deep, you boleh bacalah. Sebenarnya menarik juga sebenarnya topik ni sebenarnya kalau bagi saya lah. Kalau you nak tahu. Okey. Lepas tu ni imaging test ni macam biasalah, ada CT scan ke ataupun MRI ke. Ni kalau you nak tahu ni, kalau you baca you tak faham, you boleh tanya saya lah. Tanya saya. Ni just point-point sajalah. Okey. Ni dari segi medical management memang kena immediate treatment. Dari segi macam restoring blood circulation. Lepas tu kena administer fluids dengan corticosteroid. Lepas tu monitor vital sign. Lepas tu patient in a recumbent position ke dengan legs elevated. Lepas tu hydrocortisone pun kena administer intravenously. Ni doktor akan prescribe lah macam mana kita administer sahajalah. Dari segi vasopressor, dari segi kalau ada infection, dari segi antibiotik. Lepas tu dia memang kena monitor patient closely lah. Tadilah Addisonian crisis tadi berlaku. Okey, lepas tunya ini segi medical management, dari segi medication dia, you boleh tengok kat sini yang biasa doktor akan prescribe lah. Ni ada dos dia sekali yang common lah yang akan digunakan pada patient bergantung pada keadaan pesakit lah.
Okey, dari segi complication dia, okey, ini memang kalau berlakunya adrenal crisis ni memang kena medical emergency. Memang kena treated immediately. Sebabnya kalau untreated akan menyebabkan koma dan seterusnya kepada kematian. Okey, dari segi adrenal crisis ni memang kita kena tengok akan menyebabkan cardiac arrest, lepas tu stroke. Ini sebabkan blood supply lah pada brain ada gangguan, interrupted. Ataupun hypovolemic shock, hypoxia. Sebabnya kalau berlakunya bila brain kita tak dapat get enough oxygen, dia akan menyebabkan cause permanent disability. Kita tak nak lah akan menyebabkan fatal, kekal. Ini sangat bahaya. Okey, ini saya nak just refresh balik hypovolemic shock. Ini keadaan. You ada belajar ke pasien hypovolemic shock? You ada belajar dah kan, saya rasa? Belajar dah ke keadaan hypovolemic shock ni? Just tak gambar sahajalah. You ada tengok balik. Side of shock macam mana, early signs macam mana, you boleh tengok. Okey, dari segi nursing management, ialah assessing the patient ni memang kena dari segi health history, examination, kena fokus pada symptom of fluid imbalance, lepas tu patient level of stress, lepas tu kena monitor blood pressure dia, pulse rate dia macam mana, lepas tu kena assess skin skala dia, tuga dia macam mana, lepas tu kena tengok juga sebab dia berkaitan dengan chronic adrenal insufficiency dengan hypovolemia. Kalau tahu kalau patient dehydrated contohnya, skin tiga dia, skin color dia akan kering. Okey. Lepas tu kena tengok juga, check juga assessment juga dari segi perubahan weight changes di berat badan dia, muscle weakness dia, lepas tu dari segi fatigue dia, lepas tu kena investigating lah any illness ataupun stress. Ini pun sama juga. Sebab ini boleh risk kepada acute crisis. Kita nak elakkan benda ni daripada berlaku. Okey, yang ni sama juga dari segi monitoring and managing Addisonian crisis ni, kena monitor for sign and symptom. Okey, Addisonian crisis. Lepas tu kena check manifestation dia dengan hypertension, rapid weak ataupun fast rate, rapid respiratory rate, pilot dengan x-ray weakness. Lepas tu kena tengok juga risk patient, risk juga untuk circulatory collapse dengan shock. Lepas tu jadinya physical dengan psychological stress ni must be avoided. Kita kena elakkan keadaan daripada berlaku. Lepas tu dia termasuk juga exposure to cold, overexertion, infection dengan emotional distress. Overexertion ni macam physical activity juga dia ni, overexertion ni. Overexertion ni, physical activity juga ni. Kalau you Google akan keluarlah meaning dia apa dia. Okey. Ni sama juga dari segi management. Okey, sebab kita nak elakkan daripada monitoring dan managing Addisonian crisis ni. Jadi kita nak elakkan daripada berlaku Addisonian crisis ni sebab kita tahu kalau berlaku Addisonian crisis ni memang kena immediate treatment lah. Jadinya perlukan intravenous administration of fluid dengan electrolytes ni. Lepas tu satu lagi ada replacement of missing steroid hormone lah. Vasopressor ni. Lepas tu kena juga the nurse sebab kita kena anticipate lah the patient needs dengan take measure to make them lah yang ikut keperluan daripada pesakit. Jadi kena betul-betul careful monitoring sign and symptom dia, vital sign dia, weight dengan fluid, electrolytes dia, status dia. Okey, lepas tu kena identify and reduce the factor. Okey, apa penyebab dia, faktor risiko dia kita kena pasti yang menyebabkan berlakunya kepada lead ni, crisis ni. Okey, yang ni dari segi restoring fluid imbalance ni, okey dari segi acidification skin juga, mucous membranes dia, berat badan dia macam mana. Lepas tu adakah patient ada mengadu report increased thirst ke, mengadu macam dahaga yang melampau ke. Dia semua adalah untuk indicating impending fluid imbalance. Lepas tu kena juga dari segi lying, sitting, standing blood pressure pun boleh ambil juga. Lepas tu kena consume food yang fluids that will assist in restoring, maintaining lah patient kena ambil yang makanan dan fluid ni yang mencukupi lah untuk maintaining fluid dengan electrolyte balance ni. Lepas tu boleh juga kita memang akan refer pada dietitian ni biasanya. Cuma kita akan pesan balik lah pada patient. Ni pun sama juga kena patient kena select foods high in sodium during gastrointestinal disturbance. Kalau ada gangguan contohnya macam ada diarrhea ke, contohnya nausea ke, vomiting ke ataupun very hot weather ke, ni kena ada gantian balik lah. Lepas tu kena instruct the patient and family juga dari segi administer hormone replacement tu as prescribed. Lepas tu kena ikut doktor arahan ataupun dos yang masa yang telah doktor tetapkan. Lepas tu kalau hormone replacement ni tak boleh nak sesuka hati lah kita kata. Lepas tu kena modified ni dos ni pun boleh doktor akan ajar lah pada patient. Okey, ni satu lagi kena dari segi stressful occasion.
Pastunya sama juga yang macam sebelum topik lain pun, dari segi written dengan verbal instruction ni pun sama, kita perlu provided, sediakanlah ikut keperluan kepada pesakit. Kalau pesakit tak ingat, kita mungkin kena perlu tulis jugalah pada patient dengan family member dia untuk rujukan ataupun guideline. Okay, just saya letak sahaja untuk refresh balik apa keperluan water balance. Jadi apa air apa ni untuk keperluan atau kepentingan pada badan kita. Banyak sangat kita nampak sini dah. Segi untuk ni lah restoring fluid imbalance ni, balance ni. Okay, lepas tu untuk improving activity tolerance, okay, maksudnya sebagai nurse kita kena take precaution to avoid unnecessary activity ataupun stress. Ini bergantung pada keadaan ataupun keupayaan pesakit lah dari segi aktiviti ni. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Lepas tu kena bantu juga dari segi detect sign of infection ataupun present of other penyebab-penyebab kepada stress. Okey, lepas tu ni adalah dari segi maintain a quiet ataupun no stressful environment. Maksud sediakan pesakit dalam keadaan yang quiet ataupun bukan dalam keadaan yang stres lah pada pesakit. Okey, ni pun sama juga boleh bantu pesakit juga dari segi aktiviti, dari segi nak pergi ke bilik air, tandas ataupun dari segi tening pun kita boleh bantu pesakit juga. Okey, di sini untuk explain all procedure, kena beritahu, kena explain apa-apa prosedur yang nak lakukan pada patient dengan family lah. Ini penting sebab kita nak elakkan sendiri tadi kan, ni ada stressor ni, ada stress ni untuk reduce dia anxiety juga dah. Penting juga ni. Okay. Lepas tu kena beritahu lah, explain the rationale for minimizing the stress tu, kenapa penting. Lepas tu nanti patient boleh increase activity gradually, maksudnya perlahan ikut kemampuan pesakit. Okey, ni segi promoting home care dengan breast care ni, okey, ni teaching patient self care ni kalau tengok point ni banyak kali saya ulang, mana-mana topik pun mesti ada benda ni. Dari segi patient dengan family member dia. Ni sama dari segi verbal, lepas tu written instruction, lepas tu rational dia, kenapa perlukan replacement terapi ni, kenapa perlukan betul-betul proper dose ni. Kita tak boleh ubah sesuka hati, kena ambil ikut time dia betul-betul. Lepas tu ni, yang ni kalau patient boleh ubah dos, ni akan diberi instructed lah about macam mana nak modify dose tu, medication tu. Lepas tu juga increase salt intake lah in time of illness, contohnya very hot weather ke contohnya, ataupun ada stressful situation contohnya. Ini pun sama juga lah macam mana nak modify diet, fluid intake. Ini apa-apa yang penting adalah untuk maintain fluid dengan electrolyte balance. Jadi patient dengan keluarga kena tahu semua ni. Semua ni kita kena bagi tahu. Okey, lepas tu dari segi ni, okey, ni careful instruction. Kalau pasien yang ada, kalau pasien yang setengah pasien tu mungkin akan ada ambil injection, corticosteroid, inilah keadaan emergency contohnya. Jadi kalau pasien yang ada ubatan yang macam ni, memang betul-betul kena bagi careful instruction lah pada pasien. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah biasa ubatan sahajalah. Jadi kalau ada kes yang macam ni, kena betul-betul lah bagi arahan macam mana to use the injection lah. Lepas tu ni untuk instruct the patient. Lepas tu ni kena always carry information about the need for corticosteroid ni. Ini kalau ada medical alert tu kena pakai lah. Tapi kat Malaysia jarang. Tapi biasa kat luar negara dia ada benda ni. Medical alert bracelet macam gelang kita kata. Jadi kalau apa-apa berlaku kat patient, at least orang yang nak bantu patient tu dia tahu. Sebab dia pakai dalam medical alert bracelet tu. Malaysia tak ada lah saya rasa. Kat luar biasa ada. Okay, ini sama juga kalau misalnya careful administration of fluid dengan corticosteroid, misalnya kalau patient nak buat surgery, jadi kena tahu before macam treatment dia, during dengan after surgery lah. Ini semua ni ada penting untuk prevent Addisonian crisis. Okey, lepas tu patient dengan family juga kena tahu set of excessive insufficient hormone replacement. Macam saya sebut tadi, kalau apa-apa hormone replacement pun kita nak balance, kita tak nak kurang ataupun terlebih. Jadi kita tak nak juga kalau terlebih dalam merawatan, dalam kita nak beri treatment buat patient kurang, kita takut, kita nak bagi tahu juga patient kalau side of excessive insufficient hormone ni. Kita nak beritahu pada patient jugalah. Okey, lepas tu ni sama jugalah kalau develop edema ataupun weight gain, ni mungkin signified to high a dose. Ataupun kalau misalnya ada dizziness or standing ke, ni mungkin menunjukkan weight loss frequently, ni mungkin menunjukkan signified to dose to low a dose. Maksudnya kita beritahu patient, kalau misalnya high dose tu apa yang akan berlaku. Contoh macam edema. Kalau yang weight loss ataupun dizziness or standing ke apa ke, ini mungkin menunjukkan tanda-tanda low dose tu terlampau rendah. Jadi dose tu betul-betul kena balance ikut keperluan pesakit. Okey, yang ini adalah dari segi continuing care ni, maksudnya kalau pasien perlukan rujukan untuk home care, maksudnya doktor biasa akan sediakanlah surat tu. Temu janji ataupun rawatan di pesakit luar ataupun hospital luar.
Ini adalah penting sebabnya kita nak assess patient recovery dengan nak monitor hormone replacement patient tu. Satu lagi adalah untuk avoid stress in the home lah. Jadi masa tu mungkin patient masa temu janji ataupun follow up patient mungkin boleh datang, mungkin dia boleh bercerita keadaan dia macam mana sepanjang semacam di rumah. Stres ke ataupun sign and symptom keadaan dia macam mana, jadi patient boleh luahkan lah, ataupun bercerita lah untuk treatment yang seterusnya lah. Okey, lepas ni patient dengan keluarga juga kena ada pengetahuan tentang medication terapi dengan dietary modification. Lepas ni samalah macam follow up dekat klinik ataupun perjumpaan dengan doktor, kena ikut betul-betul. Kena pastikan patient kena betul-betul compliance dengan apa ni, follow up ataupun rawatan kesihatan yang diberikan tu. Ini pun sama, dari segi health screening tu, kalau masukkan tarikh temu janji darah ke ataupun tarikh ambil ubatan ke, patient kena follow betul-betul. Kena join aktiviti tu ataupun arahan tu. Kini just saya letak just saya letak gambar sajalah untuk you nak tengok. Addison disease symptom. Muscle weakness, fatigue, low mood ataupun irritability, weight loss. Okay. Okay, ni Addison lah. Saya letak gambar sahaja. Okay, ni pun ada video juga, tapi rasa mungkin tak sempat. Mungkin saya akan tak dalam e-learning sahajalah video yang ni. Okay. Okay, itu yang untuk Addison disease. At least you ada idea lah untuk persediaan untuk MCQ dengan nanti kalau allergic M ke apa ke, you tahulah, oh pernah dia ajar topik, jadi you boleh refresh balik nota ni nanti. Tapi untuk yang exam yang final ni, Addison disease ni untuk MEQ essay tak ada. Okay, boleh ke? Ada tanya apa-apa tak untuk yang tiga-tiga topik ni? Kadang-kadang kalau macam hypothyroidism ataupun hyperthyroidism, kadang-kadang mungkin tak sedar kadang-kadang kita sendiri pun sebenarnya ada benda ni. Tapi mungkin sebabnya tak ada sign and symptom yang obvious sangat, mungkin kita pun tak, apa ni orang kata, tak check lah kita kata. Ke ada di antara you all yang ada hypothyroidism ataupun hyperthyroidism ni? Karain group lepas-lepas tu ada hypothyroidism ada. Ada ke grup ni, ada ke yang masalah ni hypothyroidism ataupun hyperthyroidism? Ada ke? Kalau ada, kena ambil rawatan sebabnya tak ada, kami kata tak ada. Sebabnya ada yang sebelum ni, grup sebelum ni, dia ada masalah hypothyroidism tapi dia stop treatment. Tak boleh macam tu tak boleh macam tu. Lepas dia dengar topik ni, terus nak pergi ambil rawatan, dah terus nak jumpa doktor dah. Sebab dia akan ganggu sebab dia akan menyebabkan, kalau wanita tu, dia akan menyebabkan dari segi macam kesuburan lah. Nanti takut ada masalah untuk you pregnant nantilah. Sebab tu kena ikut betul-betul rawatan dia untuk hypothyroidism ataupun hyperthyroidism. Jadi student tu dia kata bila dengar boleh menyebabkan masalah kesuburan untuk masalah pregnancy, jadi dia pun takut. Okay, lepas dengar topik yang hyperthyroidism dengan hyperthyroidism tu. Okay, ada apa-apa ke you nak nak tanya untuk dua topik ni? Saya minta maaf banyak-banyak di atas yang gangguan ni. Saya tak sangka yang akan berlaku macam ni lah. Jadi macam sebut tadi, tahu definition hyper, lepas tu boleh tahu, boleh state untuk yang clinical manifestation dia. Jangan tertukar sebabnya pernah keluar soalan exam hypothyroidism, dia tertukar, dia bagi jawapan hyperthyroidism. Jangan tertukar hypothyroidism dengan hyperthyroidism. Jangan tertukar dari segi clinical manifestation dia. Jangan tertukar. Okey. Lepas tu nursing management pun jangan tertukar juga. Kena tahu hypo, low, hyper, increase. Okey. Okey, ada apa nak tanya ke? Okay, alright. Saya stop sharing. Ada soalan ke kat sini? Nanti kalau ada soalan boleh ke? Okey. Okey, Kavita kata tak ada. Suka hati Kavita tu. Kenapa? Suka balik kampus ke tu? Ke ada yang homesick ni? Kalau you tengok dari segi nursing management, hypothyroidism ke, Kavita gelak. Dari segi hypothyroidism ke, hyperthyroidism ke, ataupun dari segi Addison disease ni, saya rasa macam kalau you pasal saya sebut explain, benda yang sama je. Tapi you rasa ada lain pun lain sikit lah. Sebabnya ada mungkin specialist tu adalah
beza. Tapi lebih kurang dari segi rawatan dia, continuing care dia, teaching patient self-care dia, dari segi balance nutritional status dia. You rasa banyak perbezaan, rasa lebih kurang je kelas untuk tiga-tiga yang ni. Betul tak? Kan? Jadi mana-mana you boleh pick up lah ya, boleh jawab untuk exam nanti. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Dekat chat pun tak ada ni. Yang saya nak you all tekankan untuk topik hypothyroidism dan hyperthyroidism. Idea 1 tu boleh keluar dalam untuk soalan MEQ, untuk essay. Jadi you all kena peganglah untuk nursing management tu penting ni. Nursing management tu dia bawa banyak markah. Sebab biasanya dia akan keluar untuk 8 markah. Kalau 8 markah tu dia akan minta 4 point. Lepas tu you explain setiap point tu. Ataupun dia akan keluar dalam untuk 15 markah. 15 markah tu dia akan minta 5 point. Jadi satu explanation you akan, besar 15 markah tu. Dia akan minta, biasa kalau 15 markah tu dia akan minta you all explain 5 point. Jadi satu point tu you akan elaborate. Mencukupkan elaborate tu dari segi you akan cukupkanlah untuk dapat 3 markah untuk satu point ni. Macam itulah. 3 markah untuk 3 markah. Satu point ni untuk 3 markah. Jadi kalau 5 point untuk 15 markah. Faham? Jadi nursing management tu you akan tengok betul-betul untuk hypothyroidism. Okey, baik ke?